pemikiran mereka yang paling besarnya. Tak sehingga ada yang kalau kita tanya tak mengucap pun tak tahu. Hukum Islam pun tak tahu. Hukum iman pun tak tahu. Tak walaupun gaji 10,000 sebulan, 20,000 sebulan. Tapi ada yang tak semayang. Ini macam-macam. Berartinya kita yakin bahawa untuk merdeka sepenuhnya kita masih tidak merdeka sebenarnya. Kita masih lagi dijajah sebahagian daripada pendidikan, dan budaya kita, kehidupan kita, dan macam-macam. Kita masih lagi dijajah sebenarnya. Dan insya-Allah kalau kita bakal balik kepada Islam, insya-Allah kita akan jadi kuat balik. Insya-Allah jadi betul sama-sama. Cukuplah kita nak pergi sama cakap. Allah Akbar. Dah ni pun tak ada. Dah Ustaz. Jangan. Lewat dah dapat sama kata kata. Dari. Masya-Allah. Kalau Ustaz kuliah jangan tu. Kita sekolah tak tapi lah kau sama. Tanya banyak orang yang tak tapi sama. Jangan. Tanya Ustaz banyak. Kita kata kata ni. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Masyari tahu lasanya. Jadi untuk yang seterusnya Ustaz Mak Kabar tadi tentang hijrah. Maknanya hijrah ni kita berpindah daripada kekufuran kepada kebaikan, kepada Islam. Jadi soalannya untuk Mak ni, untuk Ustaz Mak, bagaimana kita nak mengaplikasikan diri kita ni? Macam dia asal tiba tahun baru hijrah, kata semoga panjang umur, ada azab baru, jadi gitu. Jadi untuk soalan dia bagaimana kita nak mengaplikasikan hijrah dalam diri kita. Jadi silakan Ustaz. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Syafiq yang handsome, dan juga Ustaz Mak yang hebat dan yang kuat, yang handsome juga, dan masih kuat lagi. Dan Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Soalan yang menarik sebenarnya. Dan disebut tentang panggil macam mana kita nak ambil untuk ambil pedoman dalam kehidupan kita lah. Saya nak ambil satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Tadi saya ambil dalam Al-Quran. Saya nak baca satu ayat ini. Mungkin dah kita hafal ataupun kita aja dengar ustaz-ustaz yang mengajar, tok-tok guru, para ahli ulama yang sebut. Cuma saya nak ulang sekali lagi. Nak ulang sekali lagi pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Terjemahannya. Kita nak baca tafsir tak pandai Ustaz. Kita baca terjemah sahaja. Dan insya-Allah kita hurah sekadar yang kita mampu dan apa yang kita belajar daripada sudut tafsir insya-Allah. Allahumma shalli Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni macam kita lah. Orang yang yakin bahawa adanya Allah, adanya Rasulullah SAW sebagai qudwatun hasanah, dan juga kita percaya bahawa adanya hari akhirat, dan ada juga perhitungan syurga dan neraka. Kita percaya itu orang yang beriman. Yang percaya dengan perkara yang zahir dan yang gaib. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Orang-orang yang beriman ni walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Orang yang berhijrah. Yang berhijrah ni bukan hanya pindah saja dah. Tadi dari sudut pindah tempat. Yang berhijrah ni pindah iman. Kita sebutnya. Dan berjihad di jalan Allah. Ia berjihad ni ia keluar daripada rumah dia. Ia keluar daripada rumah dia. Macam hari ni tidak perang dah. Berjihad bukan nanti perang saja. Kita faham jihad ni perang. Jihad perang. Dah. Kita berjihad ni daripada kejahilan kepada ilmu. Tu dia salah satu daripadanya. Ramai hari ni tak tahu kena belajar. Tak tahu wajib belajar. Bukan kena belajar, wajib belajar. Sebab adil-adil Nabi SAW sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wal muslimah. Ada tambah lagi. Ada ulama kata wal muslimi saja. Cuma wal muslimah, laki-laki dan perempuan. Dia wajib
diwajibkan ataupun dituntut belajar ilmu. Dah laki-laki dia satu ilmu kefarduan. Sebagai satu kefarduan. Menuntut ilmu satu kefarduan di atas tiap-tiap batang tubuh. Batang tubuh siapa? Laki-laki dan perempuan. Rasa dia lelaki, rasa dia puan, wajib belajar. Kalau dia bukan lelaki, dia bukan puan. Kalau dia kata dia ponda pun memang dia ada lelaki puan juga, Ustaz. Kena belajar juga. Kalau dia kata, Ustaz, saya tak mau, saya nak jadi ponda. Ponda tu dia berat ada-ada. Anda tahu juga. Ulama kata lelaki dan perempuan tak masuk khunsa. Sekali lagi. Sekali lagi. Ada orang kata saya khunsa tak, dak lelaki dak puan. Dua-dua ada. Ada juga orang dia jawab gitu. Ulama tafsir dalam hadis ni juga ya orang khunsa pun tak masuk. Kalaulah dia ni orang yang berakal. Wajib belajar, syarat dia orang yang berakal. Orang yang berakal. Tak, ia orang yang berakal. Dan kalau tak mau belajar boleh tak, Ustaz? Boleh. Apa boleh pula? Boleh tak mau belajar? Kena gila dulu lah. Tak, kena gila dulu lah. Kena hilangkan dulu. Kena hilangkan. Allah Rabbi. Tak mau belajar boleh, kena hilangkan dulu. Kena gila dulu lah. Kalau kata, bapa nak belajar, aku gila. Tak boleh tu. Kalau budak gila, wajib kena belajar. Orang gila ni tak wajib belajar. Kalau belajar pun dah betul dah. Kalau betul pun dah betul dah. Dia gila. Ya, gitulah nak kabarnya. Kalau rasa kita ni gila, tak payah belajar. Kalau rasa kita ni tak gila, wajib belajar kalau kita dah tahu. Tu dia. Macam saya malam ni, walaupun orang kata Ustaz Mat, kita bukan panggil Ustaz sekalipun, kita pun nak belajar dengan Ustaz juga. Walaupun orang panggil Ustaz kita, tahap kita tak macam Ustaz juga. Nak pandai dengan Ustaz Masyari ni, Allah Akbar. Mungkin lebih hebat lagi ya, Allah Akbar. Kita nak belajar dengan Ustaz dulu. Walaupun kita orang panggil Ustaz, kita pun nak belajar dengan Ustaz dulu. Allah Akbar. Itu contoh kita sebut tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi lah. Tak nak royaknya, wajib belajar. Kalau rasa gila, tak payah belajar. Tu dia. Aduh nak kabarnya. Orang yang berhijrah tadi, tak apa dia? Yang berhijrah, mereka ni orang yang nak ubah diri dia ke arah kebaikan, tak lain dan tidak bukan. Adalah nak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Nak mengharapkan rahmat daripada Allah. Macam kita dengar lagu mengharapkan Ramadan kali ini. Macam tak macam itu pun tadi kan. Kalau bulan Ramadan kan orang kata awalul rahmah, wasatu maghfirah, wa akhirut itu minannar. Dilepaskan daripada api neraka. Begitu juga orang Islam ni, begitu juga. Ataupun orang yang berhijrah ni nak mengubah diri dia daripada kejahilan kepada ilmu. Tu dia. Tu kita kena ambil. Ayat tak poin yang kita nak sebut pada malam ni adalah, kalau nak sebut banyak lagi yang kita boleh kasih. Yang pertama hari ni kita kena belajar. Kita kena belajar. Belajar mestilah berguru. Mestilah berguru. Ramai hari ni kita belajar melalui internet. Bukan kita kata tak boleh, betul. Kadang-kadang internet ni ada potong, ada orang panggil macam-macam. Lebih baik, nak lebih selamat adalah berguru. Walaupun kita, kalau kita ambil melalui internet, tak salah. Tak salah sebenarnya. Bukan kita kata tak salah. Sebab ini zaman moden. Kita boleh belajar. Mestilah kita kena berguru sebab ada keberkatan. Bagaimana Rasulullah didik sahabat melalui tarbiyah ataupun panggil kumpulan. Ada kumpulan ataupun rumah. Sahabat boleh je nak dengar melalui surat ke apa ke. Al-Quran pun ada melalui surat dan sebagainya. Dulu tak ada macam internet macam kita lah ni. Cuma kelebihan kita hari ni ada panggil wayang live. Zaman Rasulullah dulu, malaikat main kebok pada Rasulullah. Rasulullah pun berguru dengan malaikat. Rasulullah pun berguru dengan malaikat. Ada kita pun kena berguru dengan Tok Guru
para ahli ulama. Begitu juga orang yang nak kemerdekaan. Macam kita sebut tadi, yang merdeka tadi. Nak bebas. Kita sebenarnya tak akan bebas juga. Dia ingat merdeka ni bebas ke mana tadi? Bebas, sebebas-bebasnya. Doktor itu. Dah, merdeka bebas. Bebas nak jahat, bebas nak baik. Doktor. Dia merdeka ni bukan bebas buat baik, bebas buat jahat. Dan merdeka ni nak lepas daripada kena azab di akhirat kelak. Kalau kita berhijrah, nak ubah diri kita ke arah kebaikan. Kalau orang sebut, dah start ni kita nak tahun baru, kena azab tahun baru. Bukan masuk tahun baru je. Tiap-tiap hari kena azab tahun baru. Tu hal lebih betulnya. Dah kena betul niat kita tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Kalau kita mari salah, mari rasa doktor, dia panggil, mari rasa doktor, tak kita kena ubah. Betul. Kalau kita rasa kita buat silap, kita kena minta maaf ataupun kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tubu ila Allah. Bertaubatlah, minta ampunlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka masa itulah kita akan menjadi insan yang terbaik. Walaupun manusia nak nampak kita nak jahat, nampak kita buruk. Ada kadang-kadang orang yang nak berubah. Orang nak berubah. Dah, oleh kerana orang lain tengok dia ni jahat dah. Mustahil lah dia berubah. Tapi tak mustahil kerja Allah Ta'ala. Ada sahabat. Dah, kita tengok ada sahabat-sahabat yang cuba nak berubah. Oleh kerana orang yang rasa dia bagus, dia kata mu berubah pun lepas agak. Hak ni kita masalah. Syaitan dalam keadaan nampak baik. Ni kita tahu. Itu payah. Kalau dia kata nak ubah, niat dia itu cukup dia. Nak menawak ke, nak melakon ke, tu hak dia. Tapi kita sebagai orang yang nak arah kebaikan. Tak mu Nabi Ma'ruf tadi kan, nak ajak orang kebaikan. Tiba-tiba orang nak buat baik, kita tengok. Tak boleh pilih-pilih. Orang baik ni tak kira. Tak boleh pilih-pilih. Kamu ni gini-gini. Kamu boleh jadi baik. Kamu tak boleh jadi baik. Tak boleh. Sebab itulah Nabi SAW mengajak Abu Lahab, Abu Jahal. Siapalah kemampu. Kedua-duanya. Dah. Suka pula. Tak. Siapa mampu Abu Jahal, Abu Lahab ni. Tak. Nabi ajak Islam. Bukan Nabi je, Nabi-Nabi terdahulu. Tak macam Nabi Musa ajak Fir'aun kepada Islam. Siapa ada kata Fir'aun ni cuba nak masuk Islam juga. Nak beriman kepada Allah. Tapi saatnya nyawa kakak. Tak ada harapan dah lah. Sebab tu kalau kita masih lagi ada kekuatan, ada kehidupan kita, kita boleh bertaubat dan kita berhijrah lah sebelum terlambat. Tu dia. Untuk kita implikasinya, yang pertama saya dah sebut tadi, kenalah belajar. Belajar ke? Maknanya hijrah daripada kejahilan kepada ilmu. Kepada ilmu. Pengetahuan. Banyak lagi kalau dia nak sebut tu. Tu salah satunya kita nak penting malam ni. Kita nak tekan tu Nak penting. tekan malam ni. Paling penting. Yang kita nak tekankan. Tekankan mana pun tekankan. Kita nak tekankan. Jangan orang kaya jadi lain mana. Takut orang faham tekankan. Bukan tekankan. Maksudnya tekan ni kita ambil cana. Kita ambil cana, kita ambil perhati. Sebab ramai orang dia dah ambil cana sebab ni. Kadang-kadang dia ni oleh kerana lain ni tak apa dah ramai ustaz-ustaz. Kita tengok tak apa. Yang lebih penting, yang lebih jelas kita kena belajar. Baru kita akan selamat. Barulah kita tak terpesong. Dan kalau kita tengok fiqh pun banyak cabang. Ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Dah banyak mazhab. Dah kalau kita di suasana hari ni, dah kan kita nak makan empat mazhab. Dah mestilah kena ambil salah satu. Dah supaya kita tak panggil tak selalu dan tak balok. Sekadar itulah untuk kita ada malam ni dah. Boleh. Kan ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Dah ada video kita mak. Awak gini. Tak apa bagi Ustaz Mak pula pajuk ni. Kita dua umur dah. Jadi terima kasih kepada Ustaz Mak. Satu buah yang semangat bagi kita. Dalam untuk kita mengaplikasikan hijrah tu. Ustaz Mak sebut kita kena belajar. Dan banyakkan diri kita ni berada dalam program-program tadriyah. Ustaz Mak sebut tadi. Jadi untuk Ustaz Masari pula
insya-Allah. Oh, ada ke Itu sana? Ustaz Mat Sari Oh. dah. Ada badan. Oh, dah Kena sampai. bagi, kena bagi, kena bagi. Jadi untuk Ustaz Mat Sari, Ustaz sebut tadi berkenaan sejarah ulama. Berkenaan sejarah ulama. Dan untuk soalan dia, peranan ulama dalam memerdekakan sesuatu. Bagaimana tak? Oh, soalan. Sama ya Pak Wan ulama ni. Jadi alhamdulillah, kalau kita lihat sejarah para ulama, bukan saja sejarah di tanah air kita sama, Ya. bahkan di dunia luar. Selepas kejatuhan kerajaan Osmania di Turki, kalau kita tengok, lepas pada tu lahirnya parti-parti Islam. Parti-parti Islam ni maknanya ditubuhkan, tujuannya untuk mengembalikan khilafah Islamiah kerajaan Osmania di Turki setelah jatuh tahun 1924. Dah kalau silap lah maknanya. Jadi kalau kita tengok, maknanya muncul gerakan Islam di Mesir, Ikhwan Muslimin. Di Mesir yang dipimpin oleh Syahid Hasan Al-Banna. Jadi sehingga akhirnya pada zaman yang mengetah pada masa itu, Jamak Abdul Nasir di antaranya, apabila Syahid Hasan Al-Banna keluar daripada bilik mesyuarat, dia petah kepada askar rahsia, dia tembak Hasan Al-Banna. Tembak. Apabila Imam Hasan Al-Banna kena tembak, atau ke hospital. Siapa di hospital, dia tak benar rawat. Mana dia minta doktor-doktor ni supaya tidak rawat Hasan Al-Banna ini. Sehinggalah dia syahid, mati syahid. Sebab tu kita sebut Hasan Al-Banna dengan syahid. Dah Imam Hasan Al-Banna mati syahid. Dan lepas pada tu disambung oleh Syekh Qutb di antaranya, yang kita boleh tengok sehingga dia kata Syekh Abdul Qadir Audah di antaranya, yang mengarang kitab Tasrih Al-Jinai yang masyhur. Kitab dia banyak jilid yang jadi gojokan kepada ulama al-muslimin. Dan kita tengok ramai lagi. Dan Ikhwan Muslimin ni bukan saja di Mesir, termasuklah di Jordan di antaranya, di Syria, di Lebanon, termasuk juga di Sudan di antaranya, termasuk juga di Iraq. Kalau kita tengok di Jordan, dia ada pejabat Ikhwan Muslimin. Mana bukan di Mesir saja, maknanya negara-negara yang berjiran dengan dia pun dah ada pekalan mana Ikhwan Muslimin. Nak beritahunya, kuatnya dah hebat juga Ikhwan Muslimin ini. Bukan saja di Mesir, kalau kita tengok di Turki, di antaranya munculnya parti Islam yang dikenali dengan Hizbul An-Nur, yang dipimpin oleh Badi'u Zaman Sainusi pada waktu itu. Badi'u Zaman Sainusi. Dah yang kalau kita baca sejarah parti Islam di Turki ni, dah jadi dipimpin oleh Badi'u Zaman Sainusi, Hizbul An-Nur ni, sekadar 9 bulan saja. Sudah 9 bulan saja. Lepas tu diharamkan oleh kerajaan. Lepas tu lahirlah parti-parti lain. Naik di antaranya Arafah. Arafah yang dipimpin oleh Najmuddin Al-Bakar. Apa ni lepas pada tu naik pula. Sehingga hari ni lah maknanya. Sadak yang dipimpin oleh Tayyid Dagon ini. Tak. Bukan. Yang dipimpin oleh ada nama tu sama sebut pula. Lepas tu tengok lahir pula benda-benda dan negara-negara di antaranya, kalau kita tengok di Libya di antaranya, munculnya Umar Mukhtar. Dah, Umar Mukhtar ni daripada tarikat Sanusiyah di Libya yang lawan perang penjajah Itali. Dah, walaupun bala tentera mereka hanya kuda saja yang digelar yang digelar singa pada pasir. Orang putih buat cerita. Ada cerita. Kita boleh tengok dia layan apa dia. Cerita dia. Maknanya singa pada pasir. Ini Umar Mukhtar. Dah, lawan penjajah Itali. Dah, siapa dia Umar Mukhtar? Dia ulama-ulama yang kita sebut secara ulama. Yang akhirnya Imam Mukhtar ni ditakak dan dikatuk sehingga mati. Dah, ditakak sehingga mati. Kalau kita tengok di Libya, bukan saja di Libya, kalau kita tengok di antaranya di Algeria, dah munculnya parti FIS yang dipimpin oleh Abbas Madani, yang akhirnya menang pilihan raya, ditakak dan dipenjarakan. Dah, dinafikan kemenangan melalui pilihan raya. Yang akhirnya Abbas Madani ini mati dalam penjara. Dah, maknanya ramai lagi. Kalau kita tengok di Iran, di Timur Hizbul Fidyah di antaranya, yang akhirnya ditakak dan dibunuh. Dah, Nawab Safawi ditakak dan dibunuh. Kalau kita tengok di antaranya di Sudan,
apa ni Sadiq, apa nama parti dia panggil Hizbul Ummah ni di Sudan. Hizbul Ummah yang akhirnya hari ni yang dipimpin, yang dibawa oleh Hasan Turabi, seorang pemikir terkenal. Tu pun dinama dengan Ikhwan Muslimin di Sudan. Yang diambil daripada Mesir juga, daripada Ikhwan Muslimin. Dan kalau kita tengok juga di antaranya di Pakistan, munculnya Hizbul Jamiah Islam yang dipimpin oleh Abu Ala Al-Maududi. Bukan saja di Pakistan, walaupun ada Jamiah Islam yang dipimpin oleh Abu Ala Al-Maududi, termasuklah negeri-negeri apa juga. Pakistan di antaranya. Kalau kita tengok lagi yang India, Waliullah Adalawi yang bawa parti Islam di India. Termasuklah di antara Sri Lanka. Termasuklah juga yang orang mari kerja Bangladesh. Bangladesh di antaranya. Termasuklah beberapa negeri Afghanistan di antaranya. Mereka ni duduk di bawah Jamiah Islam di Pakistan. Kalau kita tengok pula di antaranya di Moro, di Filipina, munculnya Hizbul Moro di antaranya. Kalau di Patani ada Polo. Dan akhir juga di negara kita ini parti Islam Malaysia. Kalau kita tengok di Indonesia, kalau dulu kita panggil Port Nasir dulu. Kalau kita parti dia Parti Masyumi. Port Nasir dulu. Masyumi ni ditubuh di Jakarta ataupun Georgia. Kalau kita pergi ke Georgia ni, dia ada satu jalan sama dia panggil Walioboro. Masya Allah. Kalau kita pergi Malang, indah di Walioboro ni. Saya dah 2 kali 3 kali ke Jakarta ni. Kita pergi dengan sama. Baru ni duduk di Turki dengan sama, alhamdulillah. Dan jalan dengan sama di Turki, masya Allah. Okey, you tahu kok. Siapa tahu? Mujahid dia orang Hindu. Orang Hindu. Masya Allah. Tapi dia orang belah di Ponorogo. Dia belah Ponorogo, Solo. Nama takut. Masya Allah. Ustaz Mak bayang dia lalu. Ustaz Mak masih suci, insyaAllah. Ada orang kabur itu. Gitu. Kejut. Ustaz Mak gambar dulu. Masya Allah. Kalau kita rasa lemah sama, kita biarkan saja. Kalau kita nak lawan tak ada tenaga. Jadi nak beritahu je, sehinggalah di negara kita sama mana muncul Hizbul Islami. Munculnya parti Islam. Maknanya seluruh dunia kita tengok ditubuhkan ini untuk menghadapi penjajah-penjajah yang menjajah dalam negara. Ini ulama-ulama. Kita sebut Panasir siapa dia? Di antaranya kalau kita sebut Aiman Hasan Banna siapa dia? Syekh Abdul Qadir Audah siapa dia? Syekh Kutub siapa dia? Kita boleh baca dia kitab yang dia tulis, petunjuk sepanjang jalan. Tafsir Zilalil Quran jadi ditulis oleh Syekh Kutub. Siapa mereka ni? Abah Madani siapa dia? Kalau kita tengok di Palestin, mula munculnya Hamas. Siapa yang tubuh Hamas ni? Syekh Yasin duduk atas kursi roda. Kena tembak lagi. Disekat daripada Yahudi, Zionis, Israel. Takut mana siapa dia Ahmad Yasin? Ulama. Ini perjuangan ulama di bumi dan tanah air mereka sendiri. Tempat kita pula kalau kita tengok lagi Hasan Munah di Kelantan. Siapa dia Hasan Munah di Kelantan? Tok Janggut. Sebab apa panggil Tok Janggut? Janggut dia siapa kena dia. Ini banyak kita janggut. Sama budak tu ada janggut. Ada janggut, ada 2 orang. Sama masih muda dah ada janggut. Tak ada dah sikit mana. Tapi Tok Janggut ni siapa kena dia? Tu panggil Tok Janggut. Tok Janggut ni dia orang Kelantan yang dia bawa 1000 orang. Sebab dia Tok Janggut ni dia lawan penjajah British. Yang mana British ni dia kenakan cukai. Tok Janggut dia tahan. Bawa 1000 pengikut dia di Pasir Putih. Bersama dengan pengikut dia repuh. Topok British ni yang akhirnya Tok Janggut syahid di Pasir Putih di Kelantan. Kalau kita tengok Tok Kenali tu bukan orang Kelantan, bukan orang jauh. Orang Kubah Keriang, lahir di Kubah Keriang, Tok Kenali. Walaupun Tok Kenali ni tidak terlibat secara langsung lawan penjajah, secara bersenjata, berotot dan sebagainya. Peranan. Tapi peranan Tok Kenali maknanya dia tanam semangat dia. Sama yang kata meja kacil. Tak nampak semangat hari tu Imayo itu. Nak pergi tu peranan ulama tu Tok Kenali tu mana hebat. Kalau kita mari ke Terengganu pula, kita tengok Abdul Rahman Limbo, Haji Abdul Rahman Limbo. Yang akhirnya Haji Abdul Rahman Limbo ni dibuang ke Mekah.
Kalau kita tengok orang tua cerita dia kena buang ni. Dok naik kapal nak pergi atas ke negeri orang putih, kapal dah hidup. Dok, kapal nak pergi atas ke Mekah hidup selalu. Sehinggalah dia ni sampai ke Mekah. Dah mati dia Mekah. Rahman Limau dia mati di Mekah. Kalau kita tengok belakang rumah Ustaz ni sama Bangku Peraduh ni. Belakang ni ada kubur. Ada kubur ni yang Ustaz pernah dengar daripada orang tua dulu. Nama dia Pak Cik Ali. Pak Cik Ali ni salah seorang daripada kadang kepada Haji Rahman Limau. Cucu dia ada di Belah-belah Mamang. Tu betul kalau sama tu. Tapi nak beritahu sama, belakang sungai Negeri ni dulu di tanah rotan. Di tanah rotan. Tapi apabila ada orang ambil rotan dia, dia minta Pak Cik Ali kita tebah habis. Tebah. Dia ajak Rahman Limau. Dia berjalan tu sama berjalan. Apabila hujan, Pak Cik Ali ni ambil tatah dah pisau kan. Teduh baju. Dah, atau aja Rahman Limau jalan begitu je. Dah ambil. Sebab dah pisau kan. Lepas tu penuh Ustaz dengar cerita juga lah. Maknanya Pak Cik Ali ni dia ambil kayu getah yang orang duduk dalam kebun orang tu buat masak nasi. Apabila masak nasi tiba-tiba je Rahman Limau dah makan. Pak Cik Ali tanya apa dah makan? Mau ambil mana kayu ni? Ajar Rahman Limau tanya, mau ambil mana kayu ni? Dia kata kutip, dulu lah kebun orang. Dia nak makan nasi. Nak beritahu hebatnya Haji Abdul Rahman Limau. Secara orang tu banyak secara yang kita dah lupa. Yang kita banyak lupa. Syekh Rahman Limau sehingga dah dia atas ke Mekah mati sana. Kalau kita tengok lagi, di antara Tuku Paluh dekat dengan kita. Tuku Paluh tu ayah dia pun orang alim sama. Orang panggil Tuku Tuan Besar, orang alim. Syed Muhammad nama asal ni. Dan di mana Tuku Tuan Besar ni dia atas Tuku Paluh ni mengaji di Mekah. Apabila balik dia buka pondok di Paluh. Paluh tu benarnya dulu ada pondok, bukan kata orang Terengganu mengaji. Ada orang Pahang yang mengaji. Orang Kelantan pun mengaji situ. Mana hebat kalau kita baca. Haji Abdul Rahman Limau sendiri pun berguru dengan Tuku Paluh. Haji Abdul Rahman Limau ni dia pergi surau Tuku Paluh mengajar tu, ambil air, cebok air saja. Tukar kodam. Tapi ilmu dia dulu boleh. Tuku Paluh ni pun banyak ada orang tua-tua cerita. Khidmat. Banyak karamah di Tuku Paluh ni. Ada orang kata, dia kata setiap ada air ni ada ikan. Ada ikan. Lepas tu orang tanya, kalau gitu dalam bawahnya ada ikan. Ya ada ikan kata Tuku Paluh. Bukan dia. Kau dah percaya ke air? Kata cari. Orang kait jatuh bawahnya tu belah ada ikan. Untuk karamah ni. Tapi nak beritahu Tuku Paluh ni, apabila penjajah nak mengadakan mesyuarat dengan penjajah ni, dengan British, buat mesyuarat dalam kapal. Tuku Paluh ni, dia sengit sekebang. Sengit sekebang dia, kapal pun sengit juga. Orang lain ni tak ada gitu sangat. Mana kena kita lorong jadi. Wah, pusing. Sengit ada gini pula, belah kanan pula. Kapal tu sengit pula, sehingga tak jadi mesyuarat. Balik mula nak beritahunya karamah. Al-awliya. Maknanya orang-orang dulu ni maknanya masya-Allah Allah Taala beri dia memang satu kehebatan. Dan mereka juga di antara Tuku Paluh ni orang yang lawan penjajah. Sehingga dia atur 200 orang lawan bergabung dengan Datuk Bahama di Pahang, Tok Gajah di Pahang, di antara Mak Kilau di Pahang. Dia bergabung dan direpuk satu tempat duduk penduduk di Pahang. Dan cara-cara mereka ni tidak disebut Mak Kilau banyak. Kalau kita pergi di Jeka sana, pergi Jeka, siapa dah pergi? Di sana ada makan Mak Kilau. Walau bagaimana pun ada orang kata Mak Kilau ni tak tahu kubur dekat mana. Walaupun bagaimana pun ada sekarang ni ada di Datuk Gajah ada. Datuk Gajah ada kan. Makanya di Kuala Berat. Oh gitu. So dari Kuala Berat kita boleh pergi. Dekat mana Tok Sama? Haji. Dah pernah sampai gitu. Kena dia ke sini. Kita pergi sekali. InsyaAllah. Gitu. Dah kita berbual sama kita pergi sekali. Tapi nak beritahunya, kalau kita tengok rentak di Sabah, di apa ni di kalangan kaum ibad. Makna ramai ulama-ulama yang lawan. Kalau sini kalau Datuk apa ni Pulau Ruyuk. Ramai lagi kalau nak baca. Di antara Haji Abbas yang menggerakkan, maknanya semangat supaya lawan penjajah. Jadi ramai ulama-ulama tapi secara mereka tidak dibaca dan tidak dibaca dan kebanyakannya tidak ditulis. Bahkan ditegelangkan. Nama-nama ulama ni. Apabila mari bulan kemerdekaan, 31 April 8 ni, secara ulama ni tidak dibaca kepada anak-anak kita. Tidak dibaca, tidak ditulis dalam buku-buku sekolah kita. Tiba-tiba ditulis nama-nama orang lain. Ini di antara penyelewengan sejarah yang sepatutnya kita kena sebut, bukan saja nama-nama yang kita sebut semua ulama.
dak perjuangan mereka menghadapi penjajah dan negara mereka masing-masing. Jadi insya-Allah kita jangan lupa darah-darah ulama ni yang membasahi jasad dan tubuh kita. Jangan lupa sama, jangan. Kita jangan lupa. Dak peluh-peluh pada ulama ni kita jangan lupa. Kita jangan lupa. Kalau boleh kita mesti ajar kepada anak-anak kita secara ini. Sampai bila-bila. Jangan kita dibohongi oleh secara orang panggil sekularisme yang masuk sengaja untuk menaklukkan secara Islam. Itu di antara anak ulama kalau baca banyak sama. Tapi kita nak dengar sama kerana insya-Allah. Allah Sebutlah sekadar tu. Masya-Allah. Sedap dengar. Nak dengar lagi rasa. Wallahu a'lam. Pada Abi jangan tanya sama pada sama. Allah. Jazakallah kepada Ustaz Sari. Itu Ustaz saya sebut berkenaan peranan ulama. Sehingga ulama ni dia nak jadi siapa merdeka tu, sehingga pengorbanan dia tu ada yang kena penjara, ada yang kena bunuh. Masya-Allah, pengorbanan ulama-ulama. Jadi kepada kita semua lah, kepada kita semua, sejarah ulama ni kita kena ingat. Dan sebab sejarah pasal ulama ni banyaknya penjajah dia tutup benda ni tak ampuh kita tahu, supaya kita lemah kepada Islam. Di antara pemikiran yang penjajah serat dalam pemikiran kita. Jadi sejarah ni benda penting juga untuk menaikkan semangat kita untuk terus berjuang Islam. Jadi untuk Ustaz Mak pula ngalah ni. Untuk Ustaz Mak. Untuk Ustaz Mak Penutup lalu. Ya, lepas Ustaz Mak kita segera nak lari ke dia lagi. Saya banyak. Sama lalu tu lalu. Dah. Kan ada orang tiga satu. Yang untuk Ustaz Mak, Ustaz Mak boleh sebut bagaimanakah hijrah tu apa? Berlakunya je Rasulullah. Bukan, macam Ustaz Mak khabar ni. Perbezaan dengan hijrah dan pelarian. Bagaimana Ustaz Mak disebut tadi. Allah dipersilakan sama. Allah. Oh, hijrah pelarian masa. Kau pelarian dulu sama jual baju sini. Allah Akbar. Kaya-kaya lah ni. Allahumma salli. Jadi toke emak, jadi toke kedai-kedai kain sama pelarian. Allah. Ada orang tanya kita, hijrah, adakah Rasulullah ni pelarian? Gitulah, seolah seumpama soalan gitulah. Kita dah boleh kalau kita rakyat insan yang paling mulia, insan yang paling hebat. Betul Rasulullah berpindah. Rasulullah bukan pelarian, dia dijemput. Antara faktor-faktor Rasulullah SAW berhijrah adalah kita dapat tulis tadi, iaitu atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila perintah Allah Taala, dia sebagai rasul, dia kena amanah. Dia kena ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala suruh pada Nabi dengan umat Islam untuk berpindah daripada Mekah kepada Madinah, supaya apa? Supaya membawa Islam untuk aspek yang lebih luas, untuk memerdekakan manusia daripada kejahilan kepada iman, daripada negara kekufuran kepada negara Islam. Baik tu selepas je Nabi SAW ambil balik, rapah balik Mekah, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Ni ilah akhir tu Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ni hadis muttafaq alaih. Yang mana Nabi SAW sebut bahawa tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang adanya jihad dan niat. Ada satu lagi ayat yang mana Allah ada lagi sambungan dia. Nabi kata apabila kamu disuruh berjihad, maka berangkatlah, berjihadlah, fanfiru. Dah suruh kita berangkat. Dah supaya kita tu berjuang untuk menegakkan ajaran Allah SWT. Benda ni kita nak sebut sedia maklum. Tujuan Allah Ta'ala suruh Nabi supaya meluaskan ajaran agama Islam itu sendiri kepada anak-anak dia. Sebab di Madinah ada saudara dia, ada saudagar dia, yang mana Rasulullah sendiri keturunan daripada keturunan Hashim. Hashim ni pernah berkahwin dengan
seorang wanita nama Salmah yang berada di Madinah daripada kaum Bani Najjar. Yang mana kaum Bani Najjar ini dah apabila Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi tanya, siapakah keluargaku? Kata Abu Musa, Abu Allah Sayyidina Muhammad. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, rahimahullah radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari kata, saya lah. Maka Rasulullah duduk di rumah saudara ni, adik-beradik ni. Anak mengatakan bahawa Rasulullah bukanlah pelarian yang disangka. Orang ini kata Rasulullah lari. Antara sebab Rasulullah dihambat, dihalau oleh penduduk Mekah. Kalaulah Rasulullah dihalau semata-mata dihalau, tidak, Rasulullah ingin dibunuh. Bila ingin dibunuh, Allah Ta'ala pun nak selamat Rasulullah untuk jaga agama. Maka Allah Ta'ala suruh perintah Nabi pergi ke Madinah. Kalau Rasulullah nak lari, mula-mula lagi Nabi lari sebelum umat Islam. Tetapi dalam sejarah Islam menunjukkan Rasulullah yang terakhir berpindah daripada Mekah ke Madinah. Bayangkan, Rasulullah 2 orang yang tinggal. Tinggal 2 orang saja lagi. Rasulullah, Abu Bakar. Dan Rasulullah juga ada strategi yang bijak. Orang lain pergi hijrah ikut jalan biasa, jalan highway, nak cepat sikit. Rasulullah jalan jauh. Hak biasa pergi 3 hari, dia pergi 8 hari baru sampai. Tu dia. Dan sebut hijrah juga, tanggal Muharram menjadi titik permulaan tentang tanggal orang panggil kalender Islam ini sendiri. Asalnya ambil daripada hijrah Nabi SAW. Dan ini peranan Nabi SAW untuk menebar luas Islam itu di tanah dunia ini, di serata dunia inilah. Dan antaranya penduduk Yathrib yang beragama Islam meminta Rasulullah berhijrah ke Yathrib dan berjanji melindungi baginda. Yakni Yathrib sebelum daripada nama apabila Nabi tukar namanya Madinah. Kedudukan Yathrib juga antaranya tempat yang paling sesuai lah. Dan untuk Nabi nak ajak orang, nak dakwah orang, nak dakwah orang, iaitu jalan antara Mekah ke Syam, iaitu Syria, Jordan, Palestin ni lah. Dan antara jalan laluan. Nabi mudah nak panggil, nak dakwah, nak ajak manusia yang lebih ramai lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita nak cerita tentang hijrah. Baik itu juga peranan-peranan yang Ustaz sebut tadi, peranan ulama sangat-sangat penting. Dah kita boleh berhijrah. Dah ulama, daripada ulama lah sampai kepada hari ini mereka pindah mari ke kampung-kampung kita, tempat-tempat alaman kita, bawa agama yang namanya Islam. Baik itu kita selamat hari ini beragama dengan agama Islam. Kalaulah tidak kerana arahan perintah daripada Allah SWT untuk menyebar agama Islam. Bukannya berhijrah nak lari daripada orang, tak. Bukan gitu. Hijrah ni nak ajak orang kepada Islam, nak ajak orang kepada agama Allah SWT. Macam Ustaz cerita tadi, sedap saya dengar. Allah, dah puas lagi nak dengar. Dah cerita tentang hebatnya. Dan antaranya peranan kalau kita tengok macam sistem khalifah sendiri, contohnya macam ke Khalifah Osmaniyah. Contohnya mereka hebat kenapa? Di belakang mereka ada ulama-ulama. Kita lihat kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita lihat seorang pemuda yang hebat. Kita kenal Sultan Muhammad Al-Fatih itu siapa? Kita tahu. Dia juga bukan sedang ada sekadar aja, dia juga alim sebenarnya. Dia seorang alim. Cuma oleh kerana dia pangkat khalifah, orang tak sebutlah al-alim, al-alama, as-sultan. Tak izin sebut. Ia hanya orang kenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia juga al-hafiz. Itu kita nak sebut. Baru nak sebut. Dia juga al-hafiz. Dia bukan orang biasa-biasa. Dia al-hafiz. Tapi tadi sebut. Tadi sebut al-hafiz. Sedangkan dia juga al-hafiz. Itu hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan calang-calang orang. Dia seorang sultan, dia juga orang alim. Tetapi walaupun dia alim, di belakangnya ada orang yang alim. Ada yang hebat yang memberi nasihat kepada dia. Macam Agha Syamsuddin yang kita kenali, ulama yang memberi semangat dia. Sedangkan ada di antara orang-orang yang dalam kerajaan ketika itu kata tak mampu dah 40 hari
Dah 4 bulan ada kata. Dah nak tahu Konstantinopel ni. Dah sampailah. Ada yang putus asa dah. Orang yang putus asa balik awal. Tapi orang yang bertegar teguh dengan Al-Quran, yang tunduk kepada raja dan pemimpin, mereka akan tetap bersama-sama Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga mereka dapat menawan Konstantinopel. Di sebaliknya siapa? Ulama. Macam Ustaz cerita tentang Tengku Palu. Dan ni peranan-peranan ulama. Dan di tanah Melayu kita, di Terengganu kita sendiri, terbuktinya ulama yang memerintah, orang alim yang memerintah. Dan di sebalik mereka ini, kita lihat penemuan batu bersurat. Apabila kita temu batu bersurat, akhir-akhirnya kita dapat dengar cerita daripada orang ni, cerita daripada orang ni. Maka kita hanya dengar cerita, cuma tidak ada catatan. Mereka ada beberapa catatan yang dapat kita catat. Dan kalau kita belajar pondok, belajar madrasah, kita tahu cerita-cerita ni daripada keturunan-keturunan dan pengikut-pengikut mereka. Bisa kot kampung sama. Ni. Batu surat. Aduh belah pulau belah tu. Belah pulau belah. Bukan sebut saja. Kita macam tu orang kalau kita kira dalam peta dalam sejarah. Dan buku cerita ni ada di luar negara. Bukan ada di Malaysia. Tak ada. Kalau ada saya ambil satu fakta, bahasa tu bahasa orang putih. Kita suruh orang terjemuh saja. Dah ada tulis cerita tentang raja negeri Terengganu. Sebelum kita dengar fakta, kalau tengok di dalam Malaysia ni, di negeri Terengganu, Kesultanan Terengganu, iaitu Sultan Tun Jenah. Tun Jenah ni Sultan Zainal Abidin pertama. Kita raja dengar nama dia. Dan nama dia asalnya Tun Jenah. Yang bertanggungjawab, yang menjadikan pemimpin tidak lain dan tidak bukan Tengku Pulau Mani. Tengku Pulau Mani keturunan dia dan ayah dia Tok Pau, Kampung Pau. Dia pindah ke Kuala Terengganu. Nak kabarnya orang Kuala Berang ni adalah pusat utama juga dulu. Lain ni orang panggil Hulu. Cakap dulu KL sama. Sama cakap KL. kita cakap KL juga. Kalau kami cakap ulang ni kena faham pula. Susah. Lebih kau dulu. Kalau cakap ulang, semua hal betul nak dengar belakang, nak faham belakang. Ke faham? Kalau faham ke bawah. Nak kabar ni. Peranan. Contoh macam Ustaz kata ada makam-makam. Ada makam Tok Rajeri, ada makam Tok Kawah, ada makam baru-baru ni kita buat dia panggil Kembang Merdeka. Antaranya kita pergi ke Masjid Bukit Gemuruh. Kita pergi ke makam ataupun kita makam kita pacu tanda tunjuk. Kita buat pacu tanda makam Syekh Abdul Qahar. Syekh Abdul Qahar ni toki kepada Tengku Pulau Mani sebenarnya. Duduk di Bukit Dusun. Dia bukan Tengku Palu, dia Tok Palu. Sebab Bukit Dusun yang ada Bukit Dusun ni ada satu bukit namanya Bukit Palu. Maka makam tu duduk di Bukit Palu. Bukit Palu tu orang panggil Tok Palu. Dan di Tianaga ada satu tempat nama ni makam Tok Batu Belah. Orang cerita batu belah, batu takut tu mengarut belaka. Tapi ada benda panggil pengajaran dalam cerita dia. Tapi nak cerita batu makan orang tu, tu orang panggil sedikit nak ada terhibur masyarakat. Tapi nak kabarnya memang dia tu wujud sebenarnya. Batu tu nampak belah tapi takut. Ada di dah ada lagi, kita tak pernah tengok lagi. Tapi toki kita, nenek kita pernah kabar lah. Bukan hanya batu belah je. Batu takut saja ni. Batu mata kubah. Batu dia panggil. Banyak lah. Jangan sebut banyak. Takut laju. Takut laju. Itu kita nak cerita. Di sana ada makam Tok Batu Belah iaitu Syarif Muhammad Al-Baghdadi. Ada riwayat kata siapa yang menulis batu bersurat ni ada mengatakan mereka ni. Sebab kalau melihat sejarah mereka ni peringkat awal. Lebih kurang 600-700 Masehi. Ketika tu zaman Khalifah Khalifah Osmani lah. Awal lagi. Peringkat awal lagi. Tu dia. Sebab ada riwayat mengatakan Syarif Muhammad Al-Baghdadi adik-beradik kepada Syarif Hidayatullah. Kenal Hidayatullah tak? Syarif Hidayatullah.
kalau kita sebut hari ni depan kita semua ni, mungkin tuan-puan pernah dengar nama Sunan Gunung Jati. Oh, mana Indo? Indonesia. Oh. Sunan Gunung Jati kan Sunan Wali Songo, orang panggil Wali Songo, Wali Sembilan kan. Mereka ni adalah utusan khalifah untuk cebur dakwah di Nusantara. Dan salah seorangnya yang kita sebut Syarif Hidayatullah adalah adik-beradik kepada Syarif Muhammad Al-Baghdadi. Tu dia. Tu kerja kaji sejarah. Dan dia ada buku sejarah di belah-belah luar sana. Tak ada dalam Malaysia tu ni. Kena kaji lah. Panjang pula cerita nak kata anak ulama. Begitu juga kerana mereka berhijrah ke tempat kita, ke tanah air kita, kita dapat selamat dunia dan akhirat. Maka bukan mereka berhijrah hanya mereka nak lari daripada masyarakat, tak, tapi mereka nak mengajak manusia kenal kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ustaz daripada kampung ni, kampung dia Anggur Peradun. Ustaz pergi kepada Usila mengajar. Ustaz mengajar. Tujuan apa dia? Bukan ustaz pergi saja-saja. Nak mengaburkan bakti, nak menaburkan jasa, nak keluar ramai anak murid. Walaupun saya tak belajar secara langsung dengan ustaz, kira murid juga. Tak boleh tak? Tak izin jadi murid tak? Kalau kita tengok di hadapan saya ni ramai anak murid ustaz. Betul tak? Anak murid ustaz nak tabur ni jasa ulama tu. Dan kita beruntung pada malam ni bertemu dengan ulama yang banyak jasa dan ramai mengeluarkan anak-anak murid. Yang boleh mengaji, ada orang mengaji Jordan, Mesir, ada orang mengaji di Indonesia. Habis dia balik daripada Indonesia pula. Macam Ustaz Mak kita. Mana Ilah Bakir. Ramai lagi lah. Nak sebut satu-satu panjang pula lah kita. Kita nampaknya ngatuk belakang dah. Sekadar tu lah untuk spesial kita pada malam yang penuh berkah ini. Moga-moga perkongsian kita ini dapat manfaat. Moga-moga inilah hijrah kita yang dapat kita ambil daripada sudut hijrah dan kemerdekaan di sebalik ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Masya-Allah. Masya-Allah, ya sama. Jazakallah kepada Ustaz Mak. Jadi terang tadi kita semua bahawa Nabi hijrah tu bukan pelarian. Nabi hijrah ada matlamat dia, ada perjuangan dia. Dan perjuangan tu diteruskan oleh ulama-ulama. Jadi untuk yang seterusnya bentuklah daripada Ustaz Masyari Sama-sama. Tidak orang luar. penutup dan doa daripada Ustaz Masyari ya. Silakan. InsyaAllah sebagai penutup kita program semua yang masyhur sama kita, alhamdulillah tidak asing lagi walaupun apa kecil, tapi ilmu dan semangatnya tidak sangat besar. Masya-Allah. Jadi kalau kita tengok dari sudut akhir ni nak penutup ni, kalau kita tengok kemerdekaan kita hari ni, dah peranan dia besarnya untuk merdekakan bumi dan tanah air kita. Dah peranan tu adalah para ulama. Para ulama. Jadi kita hari ni, orang akhir ni mengecapi kemerdekaan. Alhamdulillah. Walaupun orang dulu mandi darah, mandi peluh, lawan penjajah. Kita hari ni dah, maknanya kita ambil, kita datang negara kita dah merdeka. Negara kita merdeka. Kita mari ni, kita hidup, kita lahir, negara kita dah merdeka. Orang dulu tu bagaimana dia bermandi peluh, mandi darah. Berartinya kita kenalah mengenal jasa mereka. Kita yang tahu. Kena kenal jasa-jasa orang-orang yang berjuang dahulu sehingga kita dapat mengecapi kemerdekaan pada hari ini. Yang keduanya, kita nak isi kemerdekaan ni. Nak isi. Sebab hari ni kalau kita tengok orang Melayu, kita tengok jauh-jauh ulama yang lawang ni, Ustaz Mak, tiba-tiba orang lain mari. Orang lain pula mari. Lepas pada kita dapat merdeka, ada orang masuk ke negara kita. Dan bangsa-bangsa lain yang bukan mereka berbahasa Melayu, bukan mereka berbahasa Melayu. Tak, maknanya tiba-tiba ia mendominasikan orang Melayu.
Tak minta disamakan dengan orang Melayu. Tak, tak kena. Tak, memang kita tak kena. Kita bukan kata kita berasabiah dan sebagainya. Tak, memang tak kena. Jadi kita yang lawan penjajah, kita yang bomi kita. Tiba-tiba dia mari nak menasihkan bomi. Minta dibagikan tanah sama rata. Minta dibagikan kekayaan sesama rata. Minta dibagikan tak apa yang ada di hasil daripada bomi ni sama rata, macam-macam. Dan dia ni tidak kena. Sebab itulah kita untuk mengisi kemerdekaan ni, tak, yang sepatutnya kita mesti balik kepada Islam. Apabila Islam kata tidak ada orang yang menguasai politik, tak, secara mereka menggunakan penipuan, tak, rekaan, kebohongan, tak, pelawak, menipu dan sebagainya. Kita nak politik, mesti politik Islam. Tak, kalau kita nak lahir guru, mesti guru beriman ke guru Islam. Kita nak lahir, kalau dia tu tokek beriman, tokek Islam. Kalau kita nak lahir mereka ni, siapa dia? Engineer Islam, yang beriman. Kita nak lahir siapa dia? Tak, peniaga beriman, peniaga Islam. Itu yang kita nak. Daripada kemerdekaan kita ni, insyaAllah, kita generasi mutaakhirin, kalau boleh, kita nak isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, tak, supaya kita dapat menterjemahkan kepada anak cucu kita yang belakang-belakang. Dan untuk akhir sekali, ini berkait dengan hijrah. Tak, hijrah Rasulullah ni, kalau boleh, insyaAllah bukan kita baca sekarang saja. Mari belajar baca hijrah, mari belajar mereka. Yang penting juga, kita sendiri mesti berhijrah. Betul sama tadi. Tak, mana berhijrah daripada dari itu, berhijrah. Tak, daripada satu tempat ke satu tempat tu, tujuannya kerana Islam. Bukan kerana harta yang dicari, bukan kerana perempuan yang dikahwini. Tak, bukan kerana dunia. Hijrah semata-mata kerana Allah. InsyaAllah kalau siapa yang hijrah kerana Allah dan kerana Rasul, tak, maka hijrahnya itu adalah kerana Allah. Siapa yang berhijrah kerana dunia dan perempuan yang dicari, hijrah kerana apa yang penting. Jadi kita boleh pilih sendiri. Jadi mana ni, alhamdulillah bersama dengan tak, murabi kita, Ustaz Mat, Masya Allah. Kita tengok hari-hari dah, walaupun kita tengok Ustaz Mat, tak orang panggil Ustaz Mat kecil, tapi makna semangat tu Ustaz. Pondok pun ada, insyaAllah kita boleh ziarah pondok. Dan siapa nak bagi semangat pun boleh bagi semangat kepada Ustaz Mat yang ada pondok dia. Tak, sekarang ni pun tengah pembinaan. Pondok Ustaz Mat pun tengah pembinaan, apa banyak lagi nak buat tu. Tak, pelajar pun ada. Maknanya buat apa ni, nak dapat untuk koket latar apa. Tak, macam-macam nak buat sekali. Jadi insyaAllah kalau sesiapa di luar sana, tak, yang mengikuti live ni ataupun lepas daripada ni, sekiranya ada yang nak menyumbang, tak, teruskan direct kepada berbagai sama kita. Walaupun apa yang kita sumbang itu sikit, tapi ingatlah di sisi Allah itu terlalu besar. Sebab itu sifat Nabi kita sama. Kalau kita ada anak mengaji agama, kita beri piti kepada orang mengaji agama, tak, maka piti itu, hasil itu anak mengaji kepada kita. Apa? Kita nampak beri orang. Tapi hakikatnya boleh kita. Jadi insyaAllah, tak, supaya kita harap sama ini berkembang pondok, mewarisi ulama, pondok ini memenuhi tak, semangat yang insyaAllah kita bakal tolonglah. Tak, biasa sama lain dia ada dalam white house itu, boleh berhubung ke lain insyaAllah. Jadi saya sebagai wakil tuan Allah terima kasih pada bersama kita bagaimana kita bercakap, dan juga apa ni para penyunting kita, video kita ni dan video antara jemaah bersama kita tak ada daripada bermain tetapi Rasulullah hebat kerja pada waktu ini. Tak, Sudah ada raya ni. Masya Allah. Tapi ada yang Ada yang orang Melayu ni. Jadi bisa rasa zaman cukuplah pada itu. Tak, mudah-mudahan pertemuan kita ni akan berterusan dalam hidup. Amin insyaAllah. Aku lupa dia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz Nabi tak sama kita. Amin. Amin. Ujang-ujang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراط المستقيم وعلى اله حق القدر. اللهم من كان فيما
وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم جسدنا وسلم كل شيء أعطيتنا اللهم جمنا بالعافية والسلامة وأغثنا بالتقوى والاستقامة وعلنا من موجبات والندامة في الحال والمال إنك سميع العليم إنك سميع الدعاء اللهم اجعل دينا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وعملنا عمل الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء بموتنا بموت الشهداء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله. Alhamdulillah, alhamdulillah tolong kita pada malam ini dan jangan lupa untuk share dan like urusan Timbul Gading. Jadi like dan share. Jadi untuk akhirnya terima kasih kepada Ustaz Syarif, kepada Ustaz Ahmad dan sudi datang di kampung baru-baru jauh hari daripada kampung Kuala Lumpur malam ni jam untuk Allah. Jadi terima kasih banyak. اللهم سيدا نافعا. Jadi akhirnya sama-sama kita menutup terima kasih. Bismillah.